Allah. Jangan kita ni konon-konon nak kasih panduan, nak kasih bimbingan, kata Nabi, wala tunafiru, tapi menyebabkan orang sampai lari daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan nasihat namanya. Itu bukan membimbing namanya. Ya kan? Contohnya, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah warah untuk diri sendiri, kemudian ihsan kepada orang lain, sampai peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan musuh pun, jangan kata dengan sahabat, jangan katakan dengan orang yang rapat yang dah beriman, dengan musuh pun Nabi berihsan dan punya rahmat. Kita dah tahu banyak kisah dalam sejarah, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kematian Khadijah dengan pakciknya Abu Talib, ya kan? Orang-orang kafir Quraisy makin berani menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi mana? Di Taif kan? Di Taif. Dengan harapan mudah-mudahan bila berdakwah pada orang Taif, mudah-mudahan orang Taif ni baik-baiklah, nak terima, bukan macam orang Mekah. Sampai di Taif kita ringkaskan cerita, Nabi dihalau, Nabi dimaki, Nabi dihina, Nabi malah sampai tercedera, dilontar dengan batu, dengan kotoran. Ringkaskan cerita, malaikat datang kepada Nabi bawa tawaran, ya Muhammad, kalau engkau setuju kasih lampu hijau, kita hempakkan gunung di atas penduduk Taif semua sekali. Apa jawapan Nabi? Dengan penuh rahmat, dengan penuh ihsan. Walaupun terhadap orang yang begitu sekali mengutuk, menghina, menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tidak apa, mereka tidak tahu. Aku mengharapkan mudah-mudahan daripada keturunan mereka nanti akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Peristiwa pembukaan Mekah sebagai contoh. Bila Nabi dapat masuk membuka kota Mekah, orang Quraisy tak boleh buat apa-apa. Orang Quraisy ketakutan. Ini orang-orang yang sebelum itu telah menyusahkan Nabi, menghina Nabi, yang memboikot Nabi. Nabi dengan para sahabat sebelum berhijrah ada tempoh yang terlalu lama. Nak makan pun tak ada sumber makanan, sebab nak berniaga, nak beli makanan daripada orang Mekah tak nak jual. Ini orang-orang yang telah menghalau orang Islam keluar daripada Mekah. Ini orang-orang Quraisy yang telah membunuh sahabat-sahabat Nabi, pakcik Nabi. Dalam peperangan-peperangan yang ada, akhirnya Nabi diberikan kejayaan oleh Allah. Balik kota Mekah, bebaskan kota Mekah daripada kekufuran. Itu tahun pembukaan Mekah. Apa yang berlaku? Nabi mengatakan kepada orang-orang Quraisy di Mekah, kamu semua aku bebaskan. Nabi tak balas apa pun. Nabi tak buat tindakan apa pun. Nabi tak kata orang tu nak balas dendam. Cari siapa dulu yang bunuh Hamzah, pakcik aku. Siapa dulu yang bunuh Fulan bin Fulan? Siapa dulu yang masuk ikut perang dalam perang Badar? Perang Uhud. Nabi tak sebut itu semua. Nabi datang dengan penuh rahmat, dengan penuh ihsan. Nabi kata, kamu semua aku bebaskan. Nabi tak buat apa. Subhanallah. Itu dengan musuh. Tuan-tuan, malah ya, kita lihat indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihsan Nabi itu warah. Untuk diri Nabi pilih yang paling dekat untuk agama, sesuai dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu sepilihan Rasul. Tapi terhadap orang lain, Nabi dalam menjalankan hukuman sekalipun penuh dengan ihsan. Jalankan hukuman. Kalau kita tahulah, kalau seorang jalankan hukuman sebagai pemimpin ke atas orang lain, maknanya orang yang dijatuhkan hukuman itu orang salah, ya kan? Ada seorang sahabat namanya Ma'iz bin Malik. Satu ketika datang jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, jalankan hukuman ke atas aku. Aku dah berzina." Nabi tak nak dengar. Nabi palingkan muka, balik. Aku tak nak dengar. Kalau ada dosa apa, taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iz datang lagi untuk kali kedua, "Ya Rasulullah, aku minta, aku mohon,
jalankan hukuman ke atas aku. Aku minta dibersihkan ya Rasulullah. Aku dah berzina. Nabi kata, Nabi paling muka pandang kepada aku. Nabi tak nak dengar pun apa orang berzina cakap-cakap lakukan diri pada aku ni. Balik wahai Ma'iz, taubat kepada aku. Tapi Ma'iz ini seorang yang bimbang. Dia dah buat satu kesalahan yang begitu jijik. Takut kalau tidak dijalankan hukuman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia, takut di akhirat tak lepas daripada hukuman Allah. Takut kalau taubatnya tadi ditolak oleh Allah. Kali kedua disuruh balik oleh Nabi, datang lagi kali ketiga. Nabi suruh balik. Bila kali keempat dia datang, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh elak lagi. Dia sendiri yang minta, dia sendiri yang desak untuk dijalankan hukuman. Kita lihat ya. Apa tindakan? Bila dah kali keempat datang, Nabi tanya dengan orang lain. Nabi kata, Ma'iz ni ada yang abihi hal bihi jununun, kata Nabi. Nabi tanya dengan yang lain, wahai sahabat sekaliannya, kamu dengar Ma'iz datang minta supaya jalankan hukuman. Aku nak tanya, kamu tahu tak dia ni gila ke tidak? Gila ke dia ni? Kalau bahasa kasar kita, gila ke dia ni? Sebab Nabi nak pastikan, kalau ada sahabat mengatakan, jangan layanlah ya Rasulullah, dia ada sikit tingkong, tak betul lah, tak cakap, tak percaya kan. Kalau ada tingkong sikit, Nabi tak akan jalankan apa-apa. Sebab kalau orang sampai sekarang pun, undang-undang yang kita ada, kalau orang yang ditangkap melakukan sesuatu jenayah, kan antara prosesnya ialah dihantar kepada pakar psikologi. Lihat sama ada dia itu waras ataupun tidak. Kalau dia dapati orangnya tak waras, tak dijalankan hukuman. Ya kan? Nabi tanya dengan yang lain sahabat, Abi junun, apakah dia itu orangnya ada gila-gila ke? Sahabat kata tidak ya Rasulullah. Orangnya waras, orangnya baik. Nabi tak terus jalankan hukuman. Nabi tanya dengan Ma'iz bin Malik sendiri. Nabi kata, wahai Ma'iz, kamu kata kamu berzina. Aku nak tanya, betul ke zina yang kamu buat tu agaknya kamu cuma peluk-peluk aja ke? Cuma kucuk-kucuk aja ke? Cuma cium-cium saja ke? Apakah kamu itu seperti mana batang celak dimasukkan dalam bekasnya, ataupun seperti mana timba dimasukkan ke dalam perigi? Itu bahasa yang halus. Nabi katakan, nak confirmkan Ma'iz ni bila cakap dia berzina, mengaku dia sendiri faham tak zina tu? Nabi kata sampai peringkat ke seolah-olah timba, tahu timba kan, gayung tu, sampai masuk ke dalam perigi. Ma'iz kata benar ya Rasulullah. Dan sampai peringkat itu telah aku lakukan. Nabi tanya Ma'iz lagi, wahai Ma'iz, aku nak tahu, kau datang mengadu ini, minta aku jalankan hukuman, apa tujuanmu? Ma'iz mengatakan, aku minta supaya aku dibersihkan ya Rasulullah. Aku nak betul-betul bertaubat kepada Allah dan dia terlalu timbang dengan dosa zina yang telah dilakukan. Maka lepas semua proses dah siap, Nabi dah suruh balik 4 kali, 3 kali, kali 4 datang lagi. Nabi dah tanya dengan sahabat, kalau siapa yang tahu dia ni ada sikit tak waras, confirm memang orangnya waras. Nabi tanya dengan Ma'iz, betul-betul tak yang kau buat zina, betul zina ke ataupun benda lain? Dia kata betul zina ya Rasulullah. Nabi tanya dengan Ma'iz sekali lagi. Nabi kata kau datang nak minta jatuhkan hukuman, apa tujuannya? Betul, rupa-rupanya ikhlas, nak bertaubat kepada Allah. Barulah Nabi SAW jalankan hukuman. Kerana Ma'iz ini telah berumah tangga dan telah pun mempunyai isteri, masih tetap berzina, hukumannya tidak lain adalah hukuman rejam. Direjam Ma'iz itu sampai mati. Subhanallah. Setelah direjam Ma'iz itu sampai mati, Nabi SAW uruskan jenazahnya seperti mana jenazah orang Islam biasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, didoakan, dikebumikan. Sampai kan ada para sahabat sebagian bertanya, ya Rasulullah, dia dah berzina pun Tuhan masih solatkan untuk dia. Dan kata ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ma'iz ini telah bertaubat. Taubatnya itu kalau bagi-bagi pada penduduk Madinah pun masih ada lebih.
Taubat Ma'iz, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dijalankan hukuman rejam, itu kalau bagi-bagi pada orang Madinah pun masih ada lebih lagi. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi cerita itu ihsan ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap terhadap seorang sahabat yang telah melakukan jenayah besar berzina. Penuh dengan ihsan, penuh dengan rahmat. Nak jadi cerita tuan, nak jadi cerita. Kemudiannya Nabi ada terdengar ada dua orang lelaki bercakap, bercerita tentang Ma'iz yang telah dijalankan hukuman rejam. Seorang daripada dua lelaki ini mengatakan apa? Nabi terdengar cakap. Dia cakap dengan kawan dia, dia kata, apalah si Ma'iz ni, dah buat dosa, Nabi suruh balik taubat yang dia sudahlah. Yang dia bodoh sangat, nak sangat jalankan hukuman ni, kenapa? Tengok mati kena rejam macam anjing gitu. Ini boleh kita dapat ceritanya dalam tafsir Ibnu Katsir, satu riwayat yang masyhur. Sebab cerita ini ada dikaitkan dengan ayat dalam surah Al-Hujurat. Kalau tak silap saya ayat yang ke-6. Kalau tak silap saya ke-6 ataupun ayat selepas itu ya. Kan ada cerita ayat Al-Quran mengatakan, jangan ada di antara kamu yang mengumpat saudaranya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah. Apakah kamu suka dengan sebab mengumpat itu? Suka ke kalau seolah-olah kamu itu memakan bangkai saudara kamu sendiri? Ceritanya ada dua orang ini yang bercakap selepas Ma'iz dijalankan hukuman. Dia kata, bodohnya Ma'iz ni, dan dinasihatkan suruh taubat, diam-diam sudahlah. Dah itu buat mengadu pada Nabi, akan tak kena rejam sampai mati macam anjing. Rasul sallallahu alaihi wasallam apa Nabi buat? Nabi suruh sebagian sahabat cari bangkai keldai. Dapat bangkai keldai, bawa datang, Nabi kata pada orang sahabat tu, makan, kata Nabi. Makan bangkai keldai ini. Ya Rasulullah, ada ke bangkai keldai nak dimakan? Kan tak boleh, kan najis, kan haram, bangkai busuk ya Rasulullah. Nabi kata, yang kamu cakap tentang Ma'iz itu lebih busuk daripada bangkai keldai yang ada ini, kata Rasulullah. Begitu sekali. Ini bukan orang yang setakat baru dituduh, tak, memang dah clearly dah jelas memang melakukan perkara yang haram, namanya zina. Memang dah didapati bersalah sebab dia mengaku, dijalankan hukuman, bukan sebarang hukuman rejam lagi. Itu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak izinkan para sahabat cakap yang bukan-bukan terhadap orang tersebut. Begitu sekali dalam menjalankan hukuman, Nabi punya ihsan, Nabi punya rahmat. Ada kisah zina juga berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu je kadang-kadang kita tertanya-tanya, apa ni? Sahabat-sahabat Nabi kan orang-orang yang terpilih. Kenapa ada yang berzina lah, ada minum arak lah? Ini sesuatu yang diatur hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh kepada kita bahawa manusia macam mana pun mungkin akan tersilap, mungkin akan terlanjur. Sahabat Nabi yang macam mana pun ada juga membuat kesilapan dan dosa. Ada kisah yang lain, seorang wanita pernah datang mengadu dengan Nabi SAW yang dia berzina. Datang pada Nabi dengan mengandung anak dalam kandungan, hamil, datang kepada Nabi katakan dia berzina. Tapi tak nak dengar, sama lebih kurang macam cerita Ma'iz. Nabi suruh balik, datang. Sampaikan akhirnya Nabi panggil wali dia. Wali maknanya penjagalah, mungkin bapa dia ke, entah abang dia ke, pakcik ke datang. Nabi kata, kau jaga dia dengan baik. Kamu jaga dia dengan baik, layan dengan baik, cukupkan keperluan dia sampai dia lahirkan anak, dan selamat lahirkan anak, bawa datang jumpa dengan aku, kata Nabi SAW. Apa tuan? Kalau Ma'iz tadi memang tak ada mengandung apa-apa, Nabi jalankan hukuman rejam. Dia nak rejam macam mana? Ada anak dalam kandungan, nak jalankan. Nabi ingat anak dalam kandungan. Nabi kata jaga dia dengan baik, cukupkan keperluan dia, dan nanti lahirkan anak, bawa datang kepada. Datang, dah habis lahirkan anak, datang wanita.